warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bertemu untuk melengkapkan pertemuan kedua bagi bulan September 2022. Jadi walaupun kita hari ini adalah 3 Oktober, tetapi kita masih berbaki satu kelas bagi bulan yang lalu. InsyaAllah kita akan sambung bacaan pada surah Al-Fatah ayat 20 hingga 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Baik. Jadi kita lihat dulu ayat 20 hingga 24. Kita lihat ayat 20 terlebih dahulu. Ayat ini secara umumnya memberitakan kepada kita berkenaan satu berita gembira tentang harta rampasan perang yang besar. Baik. Jadi ayat ini berbicara tentang apa? Okey. Baik. Secara umumnya apabila kita melihat ayat ini datang selepas Allah mengkisahkan tentang cerita Bai'atul Ridwan, tentang cerita Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Seperti yang saya telah sebutkan, lanjutannya pada tahun 7 Hijrah berlakunya satu peperangan apa? Siapa ingat? Perang Khaybar. Perang Khaybar. Perang menentang siapa? Spanyol? Jerman? Yahudi. Okey. Spanyol, Jerman tak ada lagi waktu itu. Peperangan menentang Yahudi di tanah bernama Khaybar. Jadi selain daripada kota Madinah, ada satu lagi penempatan Yahudi yang sangat famous di semenanjung tanah Arab, iaitu Khaybar. Dan Khaybar ini adalah orang kata second plan kepada perancangan Yahudi yang berkumpul di tanah Madinah yang subur dengan tanaman kurma itu untuk menanti kedatangan utusan yang dijanjikan dalam kitab mereka. Namun di sana terdapat satu lagi kelompok Yahudi dipanggil sebagai Yahudi Khaybar. Mereka menempati satu tanah Khaybar, juga kawasan yang subur dengan tanaman tamar. Jadi kedua-dua spot ini, Madinah dan juga atau nama lamanya sebagai Yasrib dan juga Khaybar ini, menjadi spot pilihan bagi bangsa Yahudi waktu itu. Kerana sifatnya menepati daripada pengkhabaran kitab mereka bahawa Nabi yang dijanjikan itu akan diutuskan di kawasan yang subur dengan tanaman tamar. Baik. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan peperangan Khaybar, peperangan Khaybar ini ada beberapa sisi menarik yang sebahagiannya saya pernah sebutkan kepada kita semua. Antara sisi paling menarik berkaitan dengan perang Khaybar adalah perang yang mana ianya, okey, sebelum tu kita tengok dululah Khaybar ni di mana letaknya Khaybar ini. Okey. Khaybar ini dia terletak lebih kurang dalam jarak 150 km daripada kota Madinah. Okey. Dan di sana adalah satu kawasan yang banyak dengan oasis tu. Oasis ni kita panggil apa Melayu?
Oasis. Tahu kan Oasis kan? Jadi kalau kita lihat ya, kenapa boleh tercetusnya peperangan Khaybar ini? Khaybar ni nama tempat. Penduduknya adalah daripada kalangan Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir. Jadi mereka ni telah pun melakukan satu pakatan bersama dengan kelompok Bani bangsa Arab untuk melakukan serangan ke atas kota Madinah. Ini disebabkan oleh semakin tahun semakin berlakunya pengusiran kabilah-kabilah Yahudi dari kota Madinah akibat, sebenarnya puncanya adalah akibat daripada mereka melanggar janji mereka sendiri. Jadi disebabkan oleh tersingkirnya mereka daripada kota Madinah ini, maka Yahudi di Khaybar ambil keputusan kita kena attack Nabi di kota Madinah. Baik, tapi Nabi dah tahu kan, Nabi dah tahu belum apa-apa, Nabi pergi invade dulu Khaybar. Begitulah. Okey. Macam Rusia buatlah. Sebelum Ukraine sertai NATO dan menjadi ancaman besar, dia invade dulu Ukraine. Macam itulah. Nabi pergi ke kota Khaybar, Nabi invade kota tersebut dan Nabi telah melantik Ali bin Abi Talib sebagai komandan, sebagai panglima. Baik. Okey. Baik, dan bagi pemimpin Khaybar pula, di sana satu tokoh yang masyhur lah, seorang Yahudi daripada tokoh yang amat masyhur, namanya adalah Nabi ada isteri Yahudi kan? Betul? Ada Safia. Nabi bernama siapa? Safia. Safia binti? Alamak lupa. Lupa. Bapak dia tu ketua ni Yahudi. Ha? Ketua kaum. Bapak dia ketua kaum tu kan, kaum Yahudi tu. Safia Saya tak binti ingat Ustaz. Huyai. Huyai bin Akhtab. Itu Huyai bin Akhtab tu ketua siapa? Ketua kabilah apa? Khaybar lah bukan? No, itu ketua kabilah Bani Nadir. Nadir. Bani Nadir. Okey, baik. Tapi Bani Nadir one of kabilah Yahudi yang tinggal di Khaybar lah. Tapi Islam datang waktu itu hanya 1,600 orang saja. 1,400 adalah mereka yang menyertai Bai'atul Ridwan pada tahun sebelum, ditambah dengan 200 tentera sokongan yang diberi izin oleh Nabi SAW lah. Itu dia. Baik. Jadi perang ni tak banyak korban. Hampir 100 orang sahaja yang terbunuh dalam kalangan Yahudi, dan Islam lebih kurang dalam tak sampai 20 orang pun yang terbunuh. Walaupun Islam terpaksa berhadapan dengan 14,000 orang tentera Khaybar dan juga Bani Ghatfan yang merupakan bani penyokong kepada kabilah Yahudi tersebutlah. Jadi hasil daripada peperangan ini, Islam memperolehi harta rampasan perang terbanyak dalam sejarah Islam di Madinah, dan nilai yang tinggi ini didapatkan hasil daripada aset kebun tamar yang dirampas daripada penduduk-penduduk Yahudi di Khaybar. Okey, jelas Baik. Okey. Ada soalan? Okey. Seperti itulah kalau kita lihat bukan sahaja Khaybar satu kemenangan yang telah dijanjikan oleh Nabi, tetapi bagi kita khususnya yang tinggal di akhir zaman ini, saya tak pastilah kalau ada di kalangan kita yang merasakan kita bukan di akhir zaman, tetapi kita di akhir zaman ini, hadirin mati Allah sekalian, sudah pastinya kita akan melihat beberapa peperangan yang amat dahsyat yang belum pernah berlaku dalam sejarah dunia, tetapi Allah menjanjikan kemenangan bagi semua peperangan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Itu kelebihannya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan satu harta rampasan peperangan yang begitu banyak yang akan dimiliki oleh pimpinan khalifah kaum muslimin pada waktu itu, sehingga ia dapat membahagikan harta secara sihah, iaitu secara kesemuanya akan memperolehi cukup dengan kadar yang diperlukan oleh setiap wilayah dan negara masing-masing. Ini yang akan terjadi di akhir zaman, dan kita harapkan kalau nak jadi, biarlah jadi di zaman kita, kerana kurang-kurangnya kita dapat melihat
setiap satu persatu kemenangan yang Allah janjikan itu. Baik, ada orang angkat tangan tadi? Tak ada. Siapa tadi? Tak ada, terangkat kot. Okey, baik, sambung. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat seterusnya, iaitu ayat wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Itu ayat berapa? Ayat yang ke-21. Ya, baik. Berita gembira tentang seluruh penaklukan hingga hari kiamat. Nabi SAW telah sebutkan, telah sabdakan dalam beberapa ayat, Nabi telah menyatakan dalam beberapa hadis tentang penaklukan Syam, penaklukan Farsi, penaklukan Rom di akhir zaman. Okey. Jadi sekalut mana pun yang perempuan tengok di Palestin, di Syria, apa semua tu akan menjadi aman di tangan kaum muslimin suatu masa nanti. Okey. Kemudian Farsi juga, Iran tidak lagi menjadi sebuah wilayah Syiah, bahkan Rom, Eropah juga akan menjadi part of kaum muslimin, dan ini semua telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kita lihat kepada perbahasan seterusnya, ya. Ayat yang ke-24 yang kita baca tadi. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adharakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu ke atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik. Jadi kalau kita tengok kemenangan kaum muslimin ini tidak ada yang terhasil dengan kekuatan kita. Sebaliknya adalah dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang perlu kita pegang dalam praktik kehidupan kita. Setiap apa yang kita lakukan daripada kejayaan, keberhasilan yang baik sebenarnya bukan daripada kemampuan kita, tetapi adalah dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Itu jawapan dia. Kita belajar daripada satu kisah peperangan Uhud, hadirin mati Allah sekalian. Ya. Uhud ni, puan-puan pun tahu bahawa ada satu seruan, laungan batil di mana ada orang yang menyatakan bahawa Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah gugur syahid. Maka berita ini dipercayai oleh ramai daripada sahabat yang berada dalam medan Uhud. Dan majoritinya, sebahagian besarnya, ada yang telah melepaskan senjata mereka dan berundur daripada medan perang. Bahkan ada yang mula berfikir adalah baik untuk kita berunding dengan Abdullah ibn Ubay walaupun terpaksa terima dia sebagai pemimpin. Kerana Abdullah bin Ubay pada waktu itu dikenali dia memusuhi Nabi dan dia ada janji deal dengan Abu Sufyan di Mekah. Jadi kurang-kurang kalau kita bersama dengan Abdullah bin Ubay, maka kita akan terselamat daripada hukuman daripada pihak Mekah. Ada sahabat yang mula berfikir begitu, tetapi Allah datangkan beberapa watak-watak yang tak pernah disangka. Ya. Macam An-Nadhr ibn Haris, An-Nadhr ibn Haris. Anas ibn Nadhr. Yang orang patah balik dari medan Uhud, dia pergi ke medan Uhud kerana dia menyatakan aku menghidu bau syurga daripada bukit Uhud, dan dia patah balik sehingga dia dibinasakan, hancur wajahnya, hancur tubuh badannya dalam peperangan tersebut. Bahkan beberapa orang Ansar, hadirin sekalian, yang baru sahaja bersama Nabi sekitar lebih kurang 3 tahun, perang Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. Mereka ini jelas menyatakan, mereka sebut apa? Kalaupun Rasulullah telah gugur, adakah kita nak berhenti daripada peperangan ini? Kalau Rasulullah itu gugur di atas agamanya, maka sama-samalah kita ikuti dia untuk kita juga gugur di atas agama yang telah ia bawa. Kalaupun Muhammad itu, Rasulullah itu telah gugur, dia telah menyempurnakan risalah yang sepatutnya ia sampaikan. Perkataan ini dikeluarkan oleh orang-orang Ansar yang hanya sempat belum pun 3 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda ni menyentuh kembali
hati para sahabat yang sebahagiannya sudah mula kendur kerana dengar berita tentang kewafatan Nabi SAW. Perempuan sekalian, dalam agama ni dia tak akan berakhir selagi mana ada orang mukmin, selagi belum sampai pertolongan kemenangan Allah yang terbesar bagi kaum muslimin, itu agama ni tak akan berakhir. Kalau kita panjang umur, kita akan lihat Allah beri kemenangan terakhir bagi umat manusia ini ke atas kaum muslimin. Entah bila, wallahu alam. Ya, tetapi kita takkan pernah, agama ini tak sekalipun kita lihat macam mana umat Islam sebahagian tempat dilanyak dan sebagainya, tetapi kita kena faham bahawa selagi belum sampai kehendak urusan Allah Ta'ala memberi kemenangan hakiki mutlak kepada kaum muslimin, maka selama itulah agama ni belum berakhir. Tuan-tuan perempuan lihat sahaja, ya, setelah beratus tahun, setelah hampir lebih kurang dalam 300 tahun lebih, kota Baitul Maqdis dibuka oleh Umar pada tahun 16 Hijrah, tiba-tiba kerajaan-kerajaan Rom Barat yang ditaja oleh gereja-gereja Katolik menghantar angkatan The Crusaders, menghantar angkatan perang salib. Dan mereka dalam siri perang salib yang pertama berjaya merampas Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Datang dengan satu tentera yang belum pernah dilihat kekuatannya oleh kaum muslimin waktu itu, dan ada pendapat menyatakan mereka ini jauh lebih kuat daripada Empire Rom Byzantine yang ada pada masa itu. 80 tahun Baitul Maqdis berada di tangan The Crusaders, angkatan tentera salib daripada Rom Barat. Siapa sangka Allah munculkan seorang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana pada asalnya merupakan seorang panglima tentera yang mengambil alih jawatan daripada bapa saudaranya. Dan Salahuddin kita adalah satu watak yang kita rindui untuk ia muncul kembali. Kalau dalam hidup kita ini kita dapat melihat watak seperti beliau, ya, watak seperti beliau yang mampu meletakkan agama ini ataupun nilai agama ini ke satu tempat yang tinggi, bukan hanya menerima kita diperlakukan, ya, dengan keadaan yang tidak sewajarnya oleh kelompok-kelompok yang memusuhi Allah Ta'ala. Ya. Jadi dalam keadaan itu Allah munculkan watak yang membawa kemenangan. Dan begitulah seterusnya, hadirin mati Allah sekalian, ya, yang berlaku kepada umat ini. Di zaman Nabi, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas ibn Malik. Ia berkata ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ada 80 orang bersenjata di kalangan penduduk Mekah turun untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat dari arah Bukit Tanaim. Okey. Mereka ingin menyerang Rasulullah secara tiba-tiba, tetapi akhirnya, ya, mereka dapat dikesan dan mereka ditangkap. Itu pada saat yang mana cubaan terakhir daripada kelompok musyrikin, kalau boleh nak bunuh juga Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Allah selamatkan. Allah dah sebut wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Dialah yang telah menahan tangan-tangan mereka daripada membinasakan kamu. Okey, baik. Ayat 25 hingga 26 masih lagi berkisar berkenaan dengan Hudaibiyah. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Baik. Ini kesan baik, positif daripada perjanjian Hudaibiyah, ya. Allah berfirman lalu menceritakan keadaan orang-orang kafir di kalangan orang Quraisy dan orang-orang yang mendukung mereka yang memusuhi Rasulullah. Humul ladzina kafaru, Allah kata mereka ni orang-orang kafir. Wasaddukum anil masjidil haram, yang telah menyekat kamu daripada datang masuk ke Masjidil Haram.
Padahal kalian orang-orang Islam masa itu sahabat lebih berhak ke atas Masjidil Haram berbanding dengan musyrikin Mekah. Di samping itu kalian adalah orang-orang yang memakmurkannya. Wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah, dan menghalangi haiwan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Betul tak? Ha. Kan Rasulullah datang umrah bawa haiwan kan? Ya. Kenapa Rasulullah datang bawa haiwan? Siapa nak jawab? Memang ada mereka pergi umrah memang bawa haiwan korban kan Ustaz. Apa dia? Memang macam tu adat mereka kan. Setiap kali mereka umrah mereka akan bawa haiwan korban. Untuk dia ni lah after dia kejap saya lupa. Siapa After ingat? tahlul. Siapa ingat? Kongsi. Kejap. Sebab ada nampak seorang ni. Siapa nak kongsi ni musim-musim pergi umrah ni? Bila pergi umrah ni, tak ada yang nak pergi umrah. Kena tahu ni. Nabi daripada Mekah ke Madinah tu, daripada Madinah ke Mekah, ketika Nabi melakukan Nabi melakukan nak pergi umrah tu lah kan, Nabi bawa apa? Nabi bawa haiwan kurban. Bukan haiwan kurban, bawa haiwan. Okey. Nabi bawa haiwan. Kenapa Nabi bawa? Siapa ada jawapan? Bukan untuk tunggangan ke Ustaz? Ya. Bukan untuk tunggangan ke? Tunggangan Unta. tak. Unta tunggangan. Tak, haiwan, kambing. Oh, kambing. Oh, sorry. Unta kambing dia tunggang patah tepuk dia. Dia memang untuk dikorban tapi tak tahu kenapa Nabi korban tu tak boleh recall Ustaz. Pernah dengar tapi tak ingat. Tak boleh recall. Siapa boleh recall? Mana nak apa ni balik kakak? Tolong besar ke balik. Untuk apa ya? Okey. Untuk sembelih. Sembelih. Yalah, memanglah sembelih lastnya. Nenek buka mic, nenek. Okey. Nenek tutup mic dia kata. Baik, okey. Di sini ada perbahasan. Melakukan sembelihan setelah umrah ini sunnah atau tidak? Kerana kenapa Nabi bawa haiwan? Nabi bawa haiwan daripada Madinah. Adakah haiwan itu kemungkinannya Nabi dah prepare standby, kalau tak boleh masuk Mekah kan kena bayar dam. Betul tak? Kalau orang dah niat ihram, tak menunaikan umrah tersebut, dia nak halal macam mana? Ustaz. Okey. Macam mana Puan Azni? Puan Azni kena. Macam mana Puan Tengku? Kalau dia dah ihram tapi dia tak buat umrah tu, dia nak halal macam mana? Bayar dam lah, untuk dam. Bayar, macam mana dam dia apa? Korban lah, korban kambing tu. Dam dia sembelihan seekor kambing. Jadi adakah Nabi bawa kambing tu Nabi memang prepare for the worst? Kemungkinannya musyrikin tak bagi kita masuk Mekah macam mana? Baik. Tapi kenapa Nabi tak ganti dengan niat bersyarat saja sekiranya ada sesuatu yang menghalangi apa semua kan? Okey, baik. Tapi dalam situasi umrah Nabi yang lain, Nabi ada berapa kali? 2 kali lagi umrah. Tidaklah dijumpai riwayat jelas Nabi melakukan sembelihan itu. Baik, cuma dalam haji Nabi melakukan sembelihan selesai daripada Nabi melontar Jamratul Aqabah. Tapi sebab Nabi buat qiran haji tu, jadi qiran ni memang ada dam dia. Okey, baik. Di sini ada timbul beberapa persoalan, yakni saya bacakan dulu dalam kitab, yakni mereka menghalang haiwan korban untuk sampai ke tempat penyembelihannya. Kan Allah kata wal hadiya ma'kufan
ayyablugha mahillah, dan menghalangi haiwan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Haiwan korban yang dibawa oleh Nabi terdiri daripada 70 ekor unta seperti yang akan dijelaskan nanti. Unta, selain daripada unta tunggangan, Nabi juga bawa unta, Nabi juga bawa kambing. Baik, nanti akan ada dia punya penjelasan dia mengapa Nabi bawa unta tersebut. Baik. Okey. Kita sambung dulu. Sebab tak ada yang jawab, nantilah kita jawab. Okey? Baik. Nanti kita tahulah nanti sebelum kita pergi umrah nanti apa dia punya. Sebab ni bila kita sampai umrah ni ada mutawif bagi tahu suruh buat sembelihan. Kan? Dia pun ambil 400 orang daripada jemaah. Walaupun kambing tu harganya seekor 200 je. Tak tahulah sekarang sampai ke tak. 200 dulu tak sampai. RM170. RM170 je. Kan? Jadi nanti kita tengoklah ada tak kaitannya dalam soal ini. Baik. Allah berfirman walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat, dan kalau tidak kerana lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, maksudnya orang mukmin yang menyembunyikan keimanan mereka dari mata orang musyrik yang ada di sekitar kota Mekah. Memang ada. Ada orang-orang yang telah masuk Islam, yang telah beriman, tapi mereka sembunyikan iman mereka ketika mana mereka berada di Mekah. Maksudnya mereka tak hijrah tapi mereka kekal di Mekah, namun mereka nak selamat, mereka sembunyikan iman mereka. Baik. Firman Allah, lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum mu'arratun, yang tidak kamu ketahui bahawa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan. Tak bolehlah main attack Mekah sebegitu saja. Sebab itulah Allah takdirkan pembukaan kota Mekah ni berlaku tanpa peperangan. Sebab kalau berlaku dengan peperangan sukar juga, sebab di sana memang ada orang-orang yang telah hatinya bersama dengan Islam namun mereka tak declare, jadi orang tak tahu yang mereka itu adalah Muslim. Okey? Baik. Jadi di sini pengarang kitab yang saya gunakan mendatangkan hadis-hadis tentang kisah bai'ah dan perjanjian Hudaibiyah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahawa Al-Mishwar bin Makhramah dan Marwan ibn Hakam, hadis masing-masing dari kedua perawi ini saling membenarkan antara satu sama lain. Keduanya menyatakan bahawa Rasulullah keluar dari Hudaibiyah bersama 1,000 sekian ratus orang sahabatnya. Ketika sampai di Zulhulaifah, baginda menuntun haiwan korbannya dan memberi tanda pada binatang korban tersebut. Lalu baginda berniat ihram dari tempat umrah. Okey, Nabi dah tanda dah. Memang Nabi dah tanda haiwan tu untuk dibawa sebagai sembelihan. Sebelumnya Rasulullah telah mengirim spy mata-mata dari Bani Khuza'ah sebelum baginda meneruskan perjalanan. Ketika sampai di suatu tempat bernama Ghadirul Ashtas, mata-mata ataupun spy Nabi datang membawa berita bahawa orang Quraisy telah siap berhimpun dengan jumlah pasukan yang besar. Bukan hanya dari Quraisy, malah ada kabilah-kabilah tambahan untuk menghadapi baginda. Mereka akan memerangi dan menghalang baginda untuk sampai ke Baitullah. Rasulullah bersabda, ashiru ayyuhan nas alayya atarawna an namila ila iyalihim wa dhararihi haula'i alladhi yuriduna ayyasudduna mina 'anil bait. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, kemukakanlah pendapat kamu kepada aku, bagaimana menurut kamu bila kita serang keluarga dan keturunan orang-orang yang hendak menghalangi kita dari Baitullah, Nabi kata. Kita attack je mereka bagaimana? Baik. Okey. Fa in qa'adu mautirin majhudin makhzunin wa in najaw yakun unuqan qata'ahu Allah azza wa jal. Am turawna an nu'ammal baita faman saddana anhu qatalnah. Jika mereka tetap tinggal tidak menyerang, maka mereka duduk dalam keadaan sedih dan berduka cita. Dan jika mereka selamat, maka Allah akan menimpakan kelemahan kepada mereka. Ataukah kalian lebih memilih untuk tetap mendatangi Kaabah dan kita perangi orang-orang yang menghalangi kita? Baik, ini Nabi tanya. Sebab dah dapat jawapan, orang musyrikin memang nak sekat Nabi. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah,
engkau keluar dengan tujuan untuk mengunjungi Baitullah ini dan bukan untuk membunuh seorang pun. Dan bukan pula untuk memerangi mereka. Maka teruskanlah langkahmu menuju Baitullah dan siapa yang cuba menghalangi kita nanti, kata Abu Bakar, itulah sahaja orang yang kita perangi. Okey? Baik. Maka kalau begitu Rasulullah menerima pandangan Abu Bakar, berangkatlah dengan menyebut nama Allah. Di tengah perjalanan, Khalid ibn Walid datang memimpin pasukan berkuda Quraisy. Ya, di tengah perjalanan Rasulullah bersabda, Khalid ibn al-Walid datang memimpin pasukan berkuda Quraisy, ambillah posisi sebelah kanan. Demi Allah, Khalid al-Walid tidak menyedari taktik ini hingga manakala pasukan berkuda mereka melihat kumpulan debu tunggangan pasukan kaum muslimin, maka Khalid bergegas kembali ke Mekah memberi peringatan kepada orang-orang Quraisy. Khalid pada waktu ini dah Islam ke? Belum kan? Baik. Belum. Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai di suatu lereng jalan menuju masuk kota Mekah yang mereka turuni. Tiba-tiba unta baginda berhenti. Orang-orang berkata, hus, hus, hus. Hus ni apa? Bunyi serobah. Unta bangun, bergerak tapi unta tak mau berdiri. Mereka berkata, Qaswah, nama unta tersebut tidak mahu meneruskan perjalanan. Breakdown kot. Kita kata kereta breakdown lah. Rasulullah bersabda, ma khala'atil qaswa wa ma dhaka laha bi khuluq walakin habasaha habisul fil thumma qala walladhi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'addimuna fiha hurumatillahi ta'ala illa a'taituhum iyyaha, kata Nabi. Qaswa bukan mogok, unta aku bukan mogok, kata Nabi, kerana bukanlah kebiasaan dia berperangai begini, tetapi ia telah ditahan oleh Rabb, oleh Allah Ta'ala yang pernah menahan pasukan bergajah Abrahah ketika aku dilahirkan dulu. Kemudian baginda bersabda, demi Allah, tidaklah mereka, yakni kaum musyrikin, meminta kepadaku suatu rencana yang isinya menghindarkan peperangan di tanah haram, melainkan pasti aku menyetujui rencana mereka itu. Baik, jadinya Rasulullah dah beri satu hint bahawa mungkin sahaja Quraisy ini akan bertindak untuk mengadakan satu perjanjian tak melibatkan pertumpahan darah, tetapi berjaya menghalangi Nabi masuk ke kota Mekah. Nabi dah boleh aim dah apa kehendak mereka. Lalu Nabi meneruskan perjalanan sampai di perbatasan wilayah atau bukan wilayah, daerah Hudaibiyah, mukimlah Hudaibiyah. Ada sedikit telaga, ada air. Lalu orang mengambil air di situ sampai kering. Okey. Baik. Air sampai kering. Mereka adukan hal itu kepada Nabi. Nabi mencabut sebuah anak panah. Lalu baginda memerintahkan agar ditancapkan dalam sumur tersebut. Dilempar. Maka demi Allah, setelah anak panah tersebut terlempar ke dalam sumur itu kembali memancarkan air hingga kesemuanya dapat minum dengan cukup. Dalam keadaan seperti itu, datanglah Budail bin Warqa' al-Khuzai bersama serombongan orang daripada kaum Bani Khuza'ah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah dari penduduk Tihamah. Ini satu kawasan di sebelah Najd. Kemudian Budail berkata, sesungguhnya aku melihat Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Luhai berserta pasukannya. Mereka singgah di sumur telaga Hudaibiyah yang memiliki air yang banyak. Mereka membawa unta-unta yang subur susunya. Mereka hendak memerangimu dan menghalangmu agar tidak masuk ke Baitullah. Jadi ini orang kepercayaan Nabi dah hantar satu report. Rasulullah bersabda, inna lam naji' liqitali ahadin. Sesungguhnya kami tak datang hari ini untuk membunuh sesiapa. Walakin ji'na mu'tamirin. Tapi kita datang sebagai orang yang nak menunaikan umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul har fa'adarrat bihim. Akan tetapi kata Nabi, orang-orang Quraisy telah mengalami peperangan berkali-kali hingga perang melemahkan mereka. Fa in sya'u madattuhum muddatan wa yukhallu baini wa bainan nas. Untuk itu, bila mereka menghendaki agar aku membuat perjanjian,
masa tangguh, maka aku akan memenuhinya asalkan mereka membiarkan aku dan orang-orang ke Mekah dengan bebas. Rasulullah beritahu, peperangan banyak merugikan orang musyrikin. Hampir setiap peperangan mereka tak pernah mengecap kejayaan. Dan kalau mereka datang pada hari ini nak buat perjanjian damai, aku akan terima. Nabi dah bagi tahu dah awal-awal, asalkan mereka mengizinkan aku masuk ke kota Mekah dengan selamat. Baik, Budail menyatakan, orang kepercayaan Nabi tadi, aku akan menyampaikan maklumat ini kepada mereka. Budail berangkat masuk ke Mekah. Ketika sampai kepada kaum Quraisy, Budail menyatakan, kami baru mendatangi orang itu, yakni Muhammad, dan kami telah mendengar penjelasannya. Jika kalian ingin mendengarkannya, aku akan sampaikan. Kalau kamu tak nak, tak apalah. Maka orang-orang musyrikin berkata, kami tidak perlu mendengar sesuatu pun tentang Muhammad itu. Dan mereka yang berfikiran lebih jauh menyatakan, tapi ada di kalangan musyrikin Mekah waktu itu kata, okey, apa yang Muhammad sampaikan kepada kami? Budail pun berkata, aku mendengarnya menyatakan begini dan begitu. Budail pun menuturkan semua yang didengar dari Rasulullah itu. Setelah itu Urwah bin Mas'ud berdiri bertanya. Urwah bin Mas'ud masa itu belum Islam lagi. Wahai kaumku, bukankah kalian aku anggap sebagai orang tua? Mereka menjawab, benar. Bukankah aku telah kalian anggap seperti anak kalian sendiri? Ya. Maka Urwah berkata, adakah kalian mencurigaiku? Tidak. Urwah berkata, bukankah kalian telah mengetahui bahawa aku telah menyerukan kepada penduduk Ukaz untuk menolong kalian? Ya, Ukaz ni satu pasar yang besar. Jadi Urwah bin Mas'ud ada pengaruh di pasar itu. Urwah bin Mas'ud ni orang Taif dan dia ada connection yang kuat dengan orang-orang Mekah. Dalam kes yang kita sedang cerita ni, dia bersama dengan orang-orang Mekah. Cuma dia nak menyatakan sesuatu, ya, hasil daripada maklumat daripada Nabi yang disampaikan oleh Budail ini. Baik, Urwah berkata, sesungguhnya orang itu, yakni Rasulullah, menawarkan kepada kita suatu rencana yang baik. Pada pandangan aku, kata Urwah bin Mas'ud, untuk kali ini kita jangan memilih untuk berperang, tetapi biarkanlah aku yang datang kepadanya sebagai wakil kalian. Ini cerita dia. Okey. Boleh follow lagi perempuan sekalian? Boleh Ustaz, boleh, insyaAllah. Maksudnya ayat ni menceritakan pasal leading to perjanjian Hudaibiyah ke apa? Ya, betul. Okey. Yang lain okey ke? Okey Ustaz. Okey, Ustaz. Faham. Terima kasih. Boleh follow ke? Boleh. Okey, baik. Jadi cerita dia sekarang ni, pihak musyrikin terima pandangan Urwah bin Mas'ud walaupun dia bukan orang Mekah, dia orang Taif. Tapi dia ada hubungan baik dengan Mekah. Orang Mekah masa tu nak berperang saja, kira nak attack Nabi ya, dan nak sampai ke Mekah tu kan. Tapi hasil daripada apa yang Nabi sampaikan kepada Budail tu, wakil Nabi tadi, mereka, Urwah kata ada baiknya kita tak payah berperang jugalah. Biar aku sendiri jumpa Nabi. Orang musyrikin Mekah pun kata, kalau begitu, tak apalah wahai Urwah, kamu pergilah jumpa Nabi. Maka Urwah berbicara kepada Rasulullah, mengatakan kepadanya dengan ungkapan yang sama seperti yang dikatakan oleh Budail tadi. Maka saat itu Urwah berkata, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika engkau bermaksud membinasakan kaummu sendiri? Urwah kata, wahai Muhammad, kalau kamu masuk Mekah tapi kamu ada hidden agenda, kamu nak bunuh orang-orang Quraisy, macam mana? Baik. Apakah engkau pernah mendengar seorang Arab membinasakan kaumnya sendiri sebelum ini? Dan jika engkau adalah orang yang kedua, maka sesungguhnya aku akan melihat banyak orang yang akan lari meninggalkan kamu. Baik. Abu Bakar memotong perbicaraannya lalu mengherdik. Itu dia. Ya. Susah saya nak sebut ni. Tapi Abu Bakar ni dia herdik Urwah bin Mas'ud ni dengan kata-kata yang macam mencarut sikit lah. Sebab bagi Abu Bakar, perkataan dia pada Nabi ni macam very rude, kan? Dia boleh cakap kat Nabi, macam mana kalau kamu masuk Mekah tapi kamu ada agenda untuk membinasakan kaum Quraisy kamu sendiri, macam tu. Sedangkan dia bukan Quraisy pun, dia bukan orang Mekah pun, kan? Jadi Abu Bakar pada masa itu dia
dia herdik lah Urwah ni dengan satu ungkapan yang agak mencarut jugalah. Begitulah. Okey. Baik. Okey, sambung. Abu Bakar kata, apakah engkau kira kami akan lari meninggalkan dia? Baik. Urwah bertanya, siapakah orang itu? Siapa yang cakap tadi itu? Mereka menjawab, Abu Bakar. Urwah berkata, ingatlah, kalaulah engkau tidak pernah berjasa kepadaku, yang belum sempat aku balas, tentu akan kubalas makianmu itu. Begitulah. Jadi dia bila dengar Abu Bakar, dia tahu Abu Bakar pernah ada jasa pada dia dulu masa di Mekah. Lalu Urwah berbicara dengan Nabi. Setiap kali Urwah berbicara, ia hendak memegang janggut Nabi. Bayangkan perempuan macam mana rude-nya dia berbicara dengan Nabi. Dia cakap dengan Nabi, masa dia cakap dengan Nabi, macam gangster ada nak pegang janggut Nabi. Macam tu, dia nak pegang janggut Nabi masa dia bercakap dengan Nabi. Baik. So di sini hadirin mati Allah sekalian, kawan baik kepada Urwah ini yang telah masuk Islam, iaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, memukul tangannya dengan ada kata pangkal pedang, ada kata sarung pedang. Dan dia sound, jauhi tanganmu dari janggut Rasulullah. Urwah mendongakkan kepala, berkata, siapakah orang ini? Rasulullah menjawab, Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah berkata, wahai pengkhianat, dia kata, bukankah aku yang akhirnya menanggung segala kejahatan dulu? Dulu dia orang ni kerja sekali. Ada company sama-sama apa semua, tapi ialah company jenis scam orang apa semua kan. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah bila dia masuk Islam, dia tinggalkan company itu, dia ikut Nabi. Jadi yang kena menanggung benda tu adalah Urwah bin Mas'ud. Begitulah. Okey. Di zaman jahiliah, Al-Mughirah pernah menemani suatu kaum tetapi ia membunuh mereka dan mengambil semua harta mereka, lalu ia masuk Islam. Rasulullah bersabda kepadanya, adapun jika kamu masuk Islam, maka akan aku terima, tapi mengenai harta, aku tidak ikut campur. Rasulullah dah beritahu dia masuk Islam, aku terima, tapi soal dia kaut harta dulu, itu kami tak ada apa-apa, itu urusan dia. Dia kena take responsible lah atas apa yang dia buat. Kemudian Urwah melihat semua sahabat Rasulullah dengan mata terbeliak keheranan, sebab tidak sekali-kali Rasulullah mengeluarkan dahak kecuali akan ditadahi oleh telapak tangan salah satu daripada mereka kahak. Lalu ia mengusapkan kahak itu ke wajah dan badannya. Apabila baginda memerintahkan sesuatu, mereka berebut untuk mengerjakannya, dan bila baginda berwuduk, hampir sahaja mereka saling bergaduh untuk merebut sisa air wuduk Nabi. Baik. Pada Nabi boleh buat, pada Tok Guru jangan buat. Ini saya pesan. Cerita-cerita macam ni just khusus untuk Nabi, bukan untuk Tok Guru. Tengoklah kat YouTube tu, banyak benda pelik-pelik hari ni. Kan? Baik. Jika mereka berbicara, perempuan sekalian, mereka merendahkan suara di sisi baginda, mereka tidak berani menatap wajah baginda dengan cara yang berani. Urwah kembali kepada teman-temannya. Ia berkata, wahai kaumku, demi Allah, aku sudah pernah mendatangi berbagai raja. Aku pernah jumpa Raja Kisra, Kaisar, Najasyi, tetapi demi Allah aku belum pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh sahabatnya seperti mana Nabi, seperti mana Muhammad. Demi Allah, dia pun cerita apa yang dia tengok tadi. Ya, baik. Okey, sesungguhnya dia telah menawarkan kepada kita satu rencana yang baik, dan Urwah menasihati, setelah aku berjumpa dengan Muhammad, aku putuskan kita terima tawaran dia untuk damai. Tetapi ada seorang daripada kalangan Bani Kinanah berkata, biarkan aku yang datang menemuinya. Mereka berkata, tak apalah, pergilah jumpa dia. Ketika orang itu nampak dari kejauhan, Rasulullah bersabda, haza fulanun wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budan fab'asuha lah. Nabi tengok kawan tu datang daripada jauh, dari seorang lelaki daripada Bani Kinanah, yang dia tak kata dia setuju ataupun tak dengan cadangan Urwah tadi, tapi dia sendiri nak jumpa Nabi. So dia pergi jumpa Nabi. Masa dia nak sampaikan Nabi nampak dia. Nabi kata, dia adalah Fulan bin Fulan. Dia berasal dari kaum yang menghormati haiwan korban. Maka pimpinlah dia. Maka bawalah haiwan-haiwan korban itu agar terlihat oleh dia. Maka haiwan korban pun dikeluarkan, dan kaum muslimin menyambutnya sambil mengucap talbiyah.
Ketika lelaki itu menyaksikan pemandangan tersebut, ia berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidaklah pantas bila mereka orang-orang seperti ini yang mengagungkan haiwan korban seperti ini dihalang untuk sampai ke Baitullah. Ketika ia kembali kepada kaum Quraisy, ia berkata, aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri haiwan-haiwan korban yang telah dikalungkan dan diberi tanda. Maka menurutku tidaklah pantas bila mereka dihalang untuk sampai ke Baitullah. Seorang dari mereka bernama Mikras ibn Hafas berkata, biarkan aku mendatanginya, mereka pula datangi Nabi. Begitu. Okey, mereka pula sedang datangi Nabi. Baik. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, baginda bersabda, orang itu adalah Mikras, seorang pendurhaka. Kemudian Mikras berbicara dengan Nabi. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba datanglah Suhail ibn Amr. Ini seorang utusan daripada, yang juga seorang utusan daripada suku Quraisy. Okey, baik. Tadi mula-mula siapa datang jumpa Nabi? Ingat tak? Siapa mula-mula? Cerita Hudaibiyah ni. Macam mana nak ingat ni kan? Okey. Ni online punya cerita ni. Online punya cerita ni, macam inilah cerita dia ni. Okey, baik. Mula-mula tadi, Ka'ab asalnya Nabi ada satu orang kepercayaan daripada Bani Khuza'ah, ya. Ini Budail nama dia. Dia telah sampaikan hasrat Nabi kepada musyrikin Mekah. So bila sampai hasrat Nabi ke musyrikin Mekah, musyrikin asalnya nak perang je dengan Nabi. Tetapi Urwah bin Mas'ud cakap, walaupun aku bukan orang Mekah, tapi kalian ada kepercayaan kepada aku, biar aku sendiri jumpa Nabi, aku verify. So Urwah bin Mas'ud berjaya verify dan dia cadangkan supaya setuju dengan tawaran Nabi. Dan tiba-tiba ada seorang musyrikin Mekah, okey, yang namanya siapa? Yang namanya adalah daripada Bani Kinanah, tak disebutkan namanya, tapi dia lelaki dari Bani Kinanah yang sangat mengagungkan haiwan korban. Ya, dia sendiri telah menyaksikan bagaimana rombongan Nabi dan dia kata tak layak kalau rombongan ini dihalang untuk sampai ke Baitullah. Lepas tu ada satu orang lagi musyrikin nama dia Mikras ibn Hafas. Kata Nabi dia ni orang pendurhaka. Dia datang juga nak jumpa dengan Nabi. Tatkala dia sedang berbicara dengan Nabi, datanglah Suhail ibn Amr. Ini dia. Okey. Baik puan-puan sekalian. Sampai Suhail ibn Amr ni kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Cerita lanjutannya nanti kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang, kerana perjanjian Hudaibiyah ini dia punya climax cerita dia adalah ketika mana datangnya Suhail ibn Amr ini. Sepatutnya dah selesai awal. Sepatutnya Nabi dan para sahabat telah pun diberi hak izin oleh orang-orang musyrikin untuk masuk ke Baitullah. Tetapi disebabkan datangnya Suhail ibn Amr ini, maka lainlah cerita dan kisahnya. Okey? Baik, jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Nanti kita akan sambung cerita Suhail ibn Amr ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Okey, ada soalan? Yang pasal haiwan korban tadi Ustaz, yang hak you tu. Nanti dulu, belum habis lagi. Bukan, maksudnya yang Ustaz cakap tadi Nabi bawa tu, maksudnya Nabi tu memang ada macam saya terbaca tu dia mimpi something pasal yang dia tahallul and then dia korban haiwan tu. Ya, nanti kita tengoklah. Nanti kita tengok. Ada cerita ni ada dalam cerita ni, tapi dah pukul 4. Okey. Nanti kita sambunglah minggu depan. Dah belum pergi umrah lagi kan. Okey, wallahu insya-Allah. Baik puan-puan, sekadar ini dulu insya-Allah kita lengkap untuk kuliah kita pada bulan September, dan insya-Allah nanti 2 minggu lagi kita akan masuk kuliah pertama untuk Oktober insya-Allah. Wallahu alam. Insya-Allah semoga Allah merahmati usaha kita semua. Saya rasa tak ada soalan kot untuk hari ini. Jadi sekadar ini dulu insya-Allah, kita bertemu lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz.